namun tak pernah pun setitis gugur berderai di pipi. Okey, baiklah, nak cerita mengenai Hazwanuddin Hanifuddin ni. Dia seorang yang baik hati, seorang yang penyabar, dia seorang yang sangat orang kata prihatin. Dia seorang yang orang kata bersungguh dalam apa yang dilakukan, dan disebabkan oleh kesungguhan dia itulah memaparkanlah yang dia ni jenis seorang yang tak cerewet dan tak jenis mudah putus asa. Bila dia nak sesuatu tu, dia akan usahakan benda tu sampai dia dapat. Dan kadang-kadang apa yang dia manage tu, dia nak benda tu macam perfect. Jadi separuh orang tu kalau dia nak something tu perfect bagi dia, dia akan suruh orang ni buat tu, suruh orang ni buat tu. Tapi pada saya, Hazwan tak macam tu. Dia kalau dia nak sesuatu tu, dia akan usahakan dengan kudrat dia sendiri sampailah benda tu menjadi sesuatu yang terbaik untuk diri dia dan terbaik untuk orang lain juga. Jadi itulah yang menyebabkan saya jadi kagum dengan dia. Jadi nak kata kami terlalu rapat, taklah juga, sebab kenalan kami dalam lingkungan 3 tahun. Waktu tu saya mula kenal Hazwanuddin waktu saya berada di tingkatan 6 rendah SMK Clifford lah. Waktu tu kami sama-sama lower six. Dan nak kata rapat tu memang tak lah, sebab dia kelas seni dan saya kelas pengajian perniagaan waktu tu. Jadi memang tak rapat lah. Just kenal yang dia tu Hazwan dan saya Syuhada, macam tu. Orang kata setakat kenal biasa-biasa. Dan seterusnya uh, sehinggalah saya dan dia dilantik sebagai pengawas sekolah pada penghujung 2010. Waktu itulah baru orang kata duduk dalam satu organisasi pengawas sekolah tu, barulah rasa macam agak rapat, macam tu lah. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda menunggang badai bergelora, direda bersendirian. Bagaikan jamar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti. Okey, waktu kami sama-sama jadi pengawas tu, dia jawatan dia lebih tinggi lah dari saya. Sebab waktu tu dia diberi amanat oleh guru-guru kat situ untuk memegang jawatan sebagai penolong ketua pelajar lelaki. Jadi waktu tu dia memang memegang jawatan yang agak tinggi lah dekat situ kan. Jadi saya hanya sebagai setiausaha dia yang menjalankan tugas-tugas sebagai setiausaha lah dalam organisasi pengawas sekolah. Jadi waktu tu um, saya rasa memang agak sangat-sangat kagum lah dengan dia, sebab saya ni kan nak kata terlalu rajin tu tak. Kadang-kadang saya ni jenis yang tak terlalu menitik beratkan lah apa-apa tugasan saya kan, macam tu. Terutamanya benda yang tak berkaitan dengan akademik kan, macam luar batas lah, maksudnya macam lebih kurang macam ni kerja-kerja setiausaha. Jadi one days lah, satu kenangan yang paling saya tak boleh lupa sekali waktu tu, ada orang kata pelawat lah nak datang sekolah, nak tengok fai-fai, orang kata fai-fai tugasan untuk badan ni lah pengawas sekolah. Jadi waktu tu saya kebetulan waktu tu memang minit mesyuarat memang saya tak siapkan, dan saya terlupa untuk siapkan. Dan kemudian pagi esoknya saya memang kelang kabut sangat-sangat bila tahu pemantau nak datang dan tengok segala report-report tu kan. Jadi waktu itulah Hazwan datang jumpa saya dan dia beri saya apa yang dia dah buat. Maksudnya dia yang siapkan minit mesyuarat tu semua untuk saya. Jadi itulah saya rasa macam terhutang budi lah juga waktu tu dengan dia kan, sebab dia ni macam nak backup member lah, lebih kurang macam tu kan. Lepas tu
Banyaklah, dan barulah saya tahu juga dia ni seorang sebelum-sebelum tu, kan kak minta rapat jadi saya tak tahu yang dia ni sebenarnya sebelum tu, di SMK Clifford waktu dia, form 4, form 5 dia ni seorang yang sangat suka menulis. Maksud saya dia mungkin bakal menjadi novelis, dia suka buat cerpen, dia suka pada karya-karya lah. Tapi saya tahu benda tu selepas saya dilantik sebagai penolong ketua editor waktu tu. Jadi waktu itulah saya tahu yang Hazwan ni sebenarnya banyak karya-karya dia sebelum ni dan saya rasa macam kagum lah juga lagi sebab kenal seorang kawan lelaki saya yang juga mempunyai bakat dalam penulisan. Jadi ternyatalah bahawa Hazwanuddin ni tidak hanya mempunyai satu bakat ataupun mempunyai kepimpinan semata-mata tapi dia mempunyai bakat-bakat yang orang lain tak ada kadang-kadang kan. Jadi disebabkan oleh bakat yang dia ada, cara kepimpinan membuatkan dia berjayalah dalam hidup dia dan especiallynya waktu STPM. Memang waktu tu dia alhamdulillah dia mendapat result yang sangat bagus. I think 3 point lebih-lebih lah. Dan dia ditawarkan untuk masuk ke universiti. Dan waktu tu waktu dia tanya saya dapat result berapa, saya rasa segan sangat-sangat nak cakap kat dia sebab just only 1.99, memang tak layak lah kan nak masuk universiti. So saya just say congratulations to Hazwan sebab berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam STPM dia dan kemudian saya dapat tahu yang dia akan melanjutkan pengajian dia ke Universiti Sains Malaysia di bawah jurusan kerja sosial. Jadi saya happy lah dengan orang kata pencapaian dia dengan apa yang dia dapat. Alhamdulillah. Genggam tabah dipertahankan, buat bekalan di perjalanan. Kau bebat luka yang berdarah, kau balut hati yang jalan. Telah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya. Terlukis senyum di bibir lesu, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di Palu, pasti bertemu tenangnya. Okey, lepas dia dapat tawaran masuk universiti tu, saya ingatkan dia dah macam lupa diri kan, macam dah tak nak contact kita kan. Macam tu. Jadi sebaliknya yang berlaku daripada apa yang saya fikirkan. Dia still contact sebab separuh orang kan dia bila dah masuk universiti dia akan macam lost contact lah dengan member-member dia yang tak masuk universiti ni kan. Tapi Hazwanuddin dia still contact, still tanya perkembangan macam mana semua kan. Jadi saya rasa dia memang sahabat yang terbaik dan dia tak sombong langsung lah. Tambahan lagi dia memang sangat orang kata prihatin. Dia taklah kata selfish seorang-seorang kan. Ada waktu tu saya dah ambil keputusan untuk repeat STPM. Walaupun bagi saya memang repeat STPM tu macam satu pembaziran umur kan. Tapi itu je cara yang saya ada. Takkan saya nak repeat diploma kan. So saya teruskan pengajian waktu tu. Saya
kebetulan waktu tu saya tambah subjek lah. Saya ambil subjek geografi dan Hazwan waktu dia form 6 dia ambil geografi. Dan memanglah totally memang saya tak adik langsung buku-buku geografi lah. Jadi waktu tu lah Hazwan Nuding dan kawan saya seorang lagi Zalika yang banyak lah membantu saya memberi saya sumber-sumber untuk apa orang kata untuk dapatkan lah tentang geografi kan. Saya ingat lagi waktu tu Hazwan bagi saya semua paper-paper exam dia, paper-paper nota dia dengan buku-buku sekali dia bagi kat saya waktu tu untuk taklah untuk saya study. Mungkin disebabkan oleh tindakan daripada Hazwan, tindakan daripada Zalika membuatkan saya rasa lebih berkobar-kobar untuk meneruskan hasrat saya untuk repeat STPM pada tahun 2012. Jadi totally memang saya kata Hazwan ni dia tak sombong lah. Memang sungguh peramah dan dia ni jadi seorang yang mudah didekati. Tak kisahlah sama ada orang yang baru dia kenali, yang dah dia kenali ataupun yang akan dia kenali pun memang dia ni jenis orang yang mudah untuk menyesuaikan diri kat mana pun dia berada. Jadi dia pandai bawa diri lah. Ini macam Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda menunggang badai bergelora, direda persendirian. Bagaikan jam pulang senja, atas sayapnya tetap terbang jua, sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti. Segenggam tabah dipertahankan buat bekalan di perjalanan. Kau beban luka yang berdarah, kau baru hati yang jalan. masa saya dalam masa 6 ke 7 bulan lah saya berada di Institut Zakbar waktu saya nak repeat STPM tu. Dia memang sentiasalah kontak SMS, bagi sokongan, bagi semangat supaya saya tak give up kan. Sebab tak dinafikan lah bahawa bila saya repeat macam-macam lah dugaan yang akan mendatang pada saya faham kan. Jadi dia tetap memberi suntikan semangat untuk saya. Dan lastly saya dapat result. Dia still contact saya dan saya bagi tahulah result saya. Dan kemudian Alhamdulillah dalam Julai 2013 saya mendapat tawaran untuk melanjutkan pengajian saya di Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia. Walaupun memanglah dia akan jadi senior saya kan, walaupun kami sebelumnya satu batch, tapi disebabkan oleh kegagalan saya yang sebelumnya menyebabkan dia lah jadi senior saya kan. Waktu tu sepanjang preparation saya sebelum saya masuk ke USM, memang dia sentiasa saya kontak, dia kontak saya, saling orang kata menghubungi antara satu sama lain lah untuk saya tahu macam mana keadaan di USM ni kan. Sebab yelah saya tak ada pengalaman, jadi dia banyak membantulah dalam hal-hal penyediaan dokumen, dalam hal-hal macam-macam hal lah Jadi dapat tahu pula saya, apabila saya dapat tahu apa orang kata tawaran rasmi daripada USM, saya dapat pula satu desa dengan dia. Jadi memang happy sangat-sangat sebab dapat satu desa dengan kawan yang dah kenal kan. Sebab saya rasa kat sini memang saya tak kenal lah, kecuali adalah senior-senior sebelum kita orang kan. Jadi waktu tu memang rasa tak sabar untuk melalui kehidupan baru di universiti. Memang waktu tu Hazwan sibuk sangat-sangat dengan persiapan untuk menyambut kehadiran kami pada 1 September 2013. Tapi
nak buat macam mana kan, orang kata manusia ni dia bergantung pada Allah. Jadi andai itu takdirnya, orang kata kat mana pun dia berada, kalau ditakdirkan dia ditimpa kesusahan, kat mana-mana pun boleh jadi kan. Jadi waktu Syawal ketiga, tak silap saya waktu tu dia ditimpa kemalangan lah. Waktu tu saya memang tak tahu. Selepas saya dapat tengok kakak dia post dekat FB, baru saya tahulah yang dia cedera parah pada malam tu. Dan saya rasa macam tak lengkap lah kalau saya sendiri macam tak puas hati lah kalau saya tak pergi tengok dia kan. Macam saya risau dengan keadaan dia lah macam tu. Sebab saya rasa dia banyak membantu saya. That's why kenapa saya tak boleh nak pergi tengok dia dalam keadaan dia macam tu. Dan saya tahu waktu dia sakit macam tu, dia perlukan sokongan, semangat, support daripada member kan. So one day satu petang raya keberapa dah saya tak ingat, tapi saya pergilah melawat dia. Waktu tu memang menyebabkan saya sesebab. Sebab sebelum ni Hazwan yang saya kenal tersenyum kan, suka orang kata dengan gelagat-gelagat yang buatkan saya ketawa. Dan lastly dia terbaring, terlantar macam tu kan. Dan waktu tu sempatlah jumpa dengan adik dia, dengan ibu dia kan. Jadi macam tak sangka lah benda tu boleh jadi dalam sekelip mata tanpa kita duga benda tu kan. Jadi memang inilah, memang dalam keadaan yang menyedihkan lah. Jadi nak tak nak waktu tu lebih kurang beberapa minggu kot nak masuk ke USM lah. Jadi memang dia tak boleh lah kan jadi PPSL. Jadi saya rasa tak apalah, mungkin dia perlukan rehat yang secukupnya kan. Jadi saya masuk USM rasa macam alah payahnya nak sesuaikan diri kan dengan saya tak kenal siapa-siapa kan. Tapi alhamdulillah kat USM ni senior-senior PPSL dan kawan-kawan semua jenis peramah, tak membuatkan saya rasa macam sedih gila-gila nak balik ke kan. Memang best lah kat sini kan. Tak adalah rasa homesick, tak rasa macam dibuli, tak. Memang penuh dengan kasih sayang kat sini. Macam tu lah. Derita buatmu ada hikmahnya, terlukis senyum di bibir langsung. Tak siapa tahu hatimu, biarpun terukam di hulu, mungkinkah jernih di muara. Biarpun jenuh hidup di palu, pasti bertemu tenangnya. Sepanjang saya menghubungi Hazwan, memang orang kata saya tak tahu dia memegang jawatan apa di sini. Yang saya tahu dia pegang jawatan, tapi saya tak tahu dia pegang jawatan apa, siapa dia kat sini kan. Tapi dia macam amat dikenali sebab waktu hari first saya berada di USM, waktu tu mak dengan ayah saya kenal lah Hazwan. Saya ada ceritalah serba sedikit mengenai Hazwan pada parents, but waktu tu mak ayah saya pergi dengar taklimat. Waktu tu penggawa Desa Siswa CG dia sebut Hazwanuddin. So macam macam popular jugalah Hazwan ni kan. Jadi waktu tu selepas seminggu saya berada di USM, jadi waktu itulah Hazwan baru balik lah. Walaupun dia tak sembuh dengan sempurnanya, tapi dia boleh meneruskan pengajian lah, pengajian dia di sini. Jadi happy waktu tu. Memang nak tegur dia secara direct tu memang alah malunya kan, sebab dia kan senior kan.
Jadi so far saya pun senyap je lah kan. Nanti tapi saya macam agak kaku lah bila saya tak tegur dia. Macam saya rasa macam saya pula sombong dengan dia kan. Dan lastly kami macam biasalah, jadi macam kawan biasa. Tapi saya rasa saya cerita ni bukan saya nak merintih perasaan orang apa, tapi memang saya kata Hazwanuddin seorang yang sangat baik hati, dan kalau diberi peluang pada dia untuk dalam satu kepimpinan pun, saya rasa dia akan menjalankan tanggungjawab dia dengan dengan secara sempurna dan secara bertanggungjawab lah. Sebab saya rasa Hazwan boleh bertindak secara seadil-adil yang boleh. Walaupun dia macam dia lelaki, tak bermakna dia tak boleh bertindak adil dengan perempuan atau lelaki. Maksud saya uh, walaupun macam korang dengar kan saya cakap dia ni baik dengan saya apa, sebenarnya tindakan yang dia lakukan pada saya juga dia lakukan pada orang lain. Sebab dia macam layanan dalam persahabatan dia ni macam totally memang sama adil, macam tu. Jadi saya tak rasa yang dia tak boleh untuk memimpin. Saya tak rasa dia tak boleh untuk orang kata menjalankan tugas-tugas dan amanat yang besar. Dan saya tak rasa yang dia ni jenis orang yang akan give up apa yang dia buat. Dan saya sangat yakin insyaAllah dia seorang yang orang kata berkarisma dan berwawasan tinggi, dan boleh mengubah satu kemunduran kepada satu kegemilangan. Jadi itulah Hazwanuddin Hanifuddin yang saya kenal. Okey. Bertali arus dugaan tiba, menakung sebab air mata, namun tak pernah pun